السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya dan berikan kepada kita kemudahan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-77 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Yang bermaksud, tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia, sama seperti mereka merasa gerun kepada azab Allah, atau lebih gerun lagi. Lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitu akhir hayat kami? Katakanlah wahai Muhammad, harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja dan akhirnya akan lenyap, dan balasan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa, kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya, dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pertanyaan pada kalimah alam tara yang terjemahkan tidakkah engkau melihat adalah bermaksud untuk litta'jib, untuk mendatangkan rasa pelik dan hairan terhadap keadaan orang-orang yang kelihatan mereka menzahirkan rasa sangat berkeinginan untuk berjihad, untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila difardukan jihad itu, mereka pula merasa kecut, merasa takut untuk keluar berjihad. Dan pada frasa kuffu aydiyakum, al-kaf di sini bermaksud al-imtina', maknanya enggan, hendaklah kamu menjauhi, ya, ataupun jangan melaksanakan. Adanya maksud larangan daripada
turun berjihad atau keluar berjihad sehingga kamu diperintahkan untuk melakukannya. Maka makna ayat ini ataupun frasa ini ialah, tidakkah kamu tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tidakkah kamu lihat dengan penuh kehairanan, dengan penuh rasa pelik kepada mereka itu, iaitu orang-orang yang menzahirkan di hadapan kamu semangat mereka yang berkobar-kobar untuk berjihad. Lalu dikatakan kepada mereka, kufu aidiakum, bermaksud janganlah kamu pergi berjihad kerana sungguhnya kamu belum lagi diperintahkan untuk pergi atau untuk keluar berjihad. Wa aqimus salah, dan dirikanlah kamu, maksudnya hendaklah kamu mendirikan salat, kerana salat itu akan menyucikan jiwa kamu daripada kekotoran dosa dan menjadikan diri kamu sentiasa ikhlas dalam menunjukkan hati kamu, membulatkan niat kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Wa atuz zakah, dan hendaklah kamu menunaikan zakat, kerana sesungguhnya zakat itu menyucikan nafsu dan diri daripada asyuh wal bukhl, daripada tabiat bakhil dan kedekut, dan menghubungkan manusia sesama manusia dengan hubungan kasih sayang dan kerjasama. Dan kemudian Allah Ta'ala menjelaskan keadaan mereka yang sebelum itu begitu bersemangat, tetapi apabila difardukan kepada mereka untuk berperang, lalu apa Allah ceritakan tentang mereka? Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah. Bermaksud apabila difardukan kepada mereka untuk keluar berjihad menentang musuh-musuh Allah dan diperintahkan untuk melaksanakannya setelah orang Islam mempunyai kerajaan di Madinah Al-Munawwarah, telah mempunyai pengaruh, telah mempunyai pengikut, mempunyai negara berperlembagaan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Adanya fariqum minhum, sebahagian atau satu puak dalam kalangan mereka, merujuk kepada golongan yang lemah iman mereka, yang tidak kuat atau goncang keyakinan mereka, dan hati mereka itu hati yang berbolak-balik ketika itu. Bagaimana sifat mereka? Yakhshawnan nas, mereka itu sangat takut kepada manusia. Ka khasyatillah au ashadda khasyah, bermaksud mereka takut kepada orang-orang kafir yang akan mereka tentang di medan jihad, yang akan menentang mereka, dan mereka bimbang akan terbunuh, seolah-olah mereka ataupun ketakutan itu sama seperti ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah menurunkan azab kepada mereka, ataupun ketakutan itu, ketakutan kepada orang kafir ataupun ketakutan kepada musuh mereka lebih ataupun melampaui ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksudkan dengan an-nas dalam frasa yakhshawnan nas, an-nas di situ bermaksud a'da'ullah, musuh-musuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dalam Al-Quran sebagai musuh orang-orang yang beriman, dan untuk orang beriman memusuhi dan memerangi mereka. Maka bila Allah mengungkapkan kalimah yang merujuk kepada musuh-musuh Allah Ta'ala itu dengan an-nas, untuk menambahkan ataupun untuk menambah celaan dan penghinaan terhadap golongan yang penakut itu, golongan yang terlalu takut, ketakutan yang sama sekali bertentangan dengan keimanan yang ada pada mereka. Kerana sekiranya mereka benar-benar beriman,
pastilah mereka akan menerima dan menyahut apa jua yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, telah wajibkan mereka dengan penuh ketaatan, bisam'i wa ta'ah, dengan penuh kepatuhan. Dan tidaklah mereka akan sewenang-wenangnya merasa takut atau ada sebarang ketakutan kepada manusia yang seumpama mereka. Dan bila Allah menyebutkan ka khasyatillah, seumpama ketakutan mereka kepada Allah, untuk menjelaskan betapa kejinya sifat ketakutan itu, betapa rosaknya pemikiran yang seumpama itu apabila manusia menjadikan ketakutan mereka sesama manusia itu seumpama ketakutan mereka kepada Tuhan manusia. Sepatutnya ketakutan atau sewajibnya ketakutan manusia kepada Tuhan manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasi sebarang rasa takut mereka kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada frasa au asyadda khasyah menggambarkan keadaan dan situasi yang lebih dahsyat daripada itu, iaitu ketakutan mereka kepada manusia mengatasi ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah merakamkan kata-kata golongan yang du'afa ini, golongan yang lemah iman mereka ini. Apa yang dikatakan? Wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qarib. Iaitu golongan yang lemah iman ini tidak memadai dengan apa yang menimpa mereka daripada rasa pengecut dan rasa takut apabila diwajibkan kepada mereka untuk berperang. Tetapi ditambah lagi kepada itu semua dengan ucapan mereka dengan mengatakan bahawa wahai Tuhan kami, mengapa engkau mewajibkan kami berperang pada ketika ini atau pada saat ini? Laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau lewatkan atau tangguhkan atau biarkan kami supaya kami nanti akan mati dengan kematian yang tidak ada peperangan atau tidak disebabkan oleh peperangan, tapi mati kami dengan sebab ajal kami yang telah sampai. Bermaksud mereka tidak sanggup untuk mati di medan jihad, tapi hanya sanggup untuk mati apabila sampai ajalnya. Bermaksud tidak sanggup untuk melaksanakan tanggungjawab jihad dan berperang yang pada mereka sangat berat dan sangat menakutkan. Maka Al-Quran dengan cara ini, dengan uslub ini telah menjelaskan kepada kita betapa lemahnya iman golongan ini dengan bentuk atau dalam bentuk taswir, dalam bentuk gambaran yang sangat lengkap. Kerana mereka ini sebelum difardukan atau diwajibkan peperangan, mereka lah orang yang menzahirkan semangat yang berkobar-kobar, tidak sabar lagi untuk berperang dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila difardukan, mereka lah orang yang paling takut, orang yang paling bimbang, sehingga kebimbangan dan ketakutan itu diumpamakan oleh Allah menyamai ketakutan mereka kepada azab Allah, bahkan lebih daripada itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama tafsir berbeza pandangan tentang ayat ini. Adakah ia menceritakan tentang golongan yang beriman ataupun golongan orang-orang munafik? Maka terdapat dua pandangan. Yang pertama mengatakan bahawa ayat ini diturunkan dalam menceritakan hal orang-orang beriman. Al-Kalbi menyatakan ia turun tentang Abdul Rahman bin Auf, Al-Miqdad, Qudamah bin Naz'un, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana mereka bersama-sama dengan Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah. Dan mereka telah mendapat tekanan yang sangat dahsyat daripada orang-orang musyrikin di Makkah. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk membunuh atau memerangi mereka ini." Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka dan bersabda, "Kufu aidiyakum." Tahanlah tangan-tangan kamu, janganlah kamu berperang semasa atau ketika ini, kerana aku belum diperintahkan untuk melaksanakannya. Dan sibukkanlah dirimu dalam mendirikan agamamu
dengan melaksanakan solat dan zakat. Maka setelah berhijrah, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kedapatan dalam kalangan mereka yang tidak suka untuk berperang. Lalu Allah turunkan ayat ini. Maka dikatakan oleh Imam Razi, maka ulama yang cenderung kepada pandangan ini mengatakan bahawa golongan yang berjumpa Rasulullah SAW dan dikatakan kepada mereka supaya mereka tidak lagi berperang atau belum berperang ketika itu, jangan berperang ketika itu, ialah orang yang awal-awalnya hendak berperang. Dan orang-orang yang hendak berperang itu mestilah orang yang beriman. Kerana ayat ini menceritakan tentang orang-orang beriman. Adapun kebencian mereka untuk berperang itu adalah disebabkan jibillah al-bashariyah, maknanya sifat kemanusiaan yang ketika itu merasa takut atau merasa bimbang untuk berperang kerana takut kehilangan nyawa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan lihat pandangan yang kedua tentang ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.